Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Jenis Suruh Video bersama aku Kai. Macam biasa aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Okey, kita sekarang dah sampai match kedua terakhir Liga Super, iaitu match ke-21. Disebabkan musim ni tak ada penyingkiran dan JDT confirm menjadi juara. So sekarang ni fokusnya adalah kepada penentuan tempat kedua dan ketiga di antara pasukan Negeri Sembilan, Terengganu dan juga Sabah. Sebab pasukan di tempat kedua dan ketiga ni akan mewakili Malaysia ke level Asia bermain di AFC Cup pada tahun 2023 pada tahun depan. Tapi tim-tim lain pun sebenarnya ada lagi tujuan hidup main dekat Liga Super ni. Sebabnya kedudukan Liga Super ni akan menentukan lawan siapa yang akan diorang temu di Piala Malaysia nanti. Kalau dapat lawan mudah, laluan mudah adalah harapan sikit nak pergi jauh di Piala Malaysia. Memang tak dinafikan lepas Tan Chee Ho take over Selangor menjadi ketua jurulatih pasukan Selangor yang baru, gameplay Selangor ni lain macam sikit lah. Ada improvement lah orang cakap. Kali ni giliran Sarawak United pula tewas di tangan Selangor. Sekarang ni 3 match Tan Chee Ho handle, 3 kemenangan yang berjaya dicatatkan. Total 7 gol berjaya dijaringkan dan defense pun ada improvement sikit, tak ada bolos. So adalah harapan sikit nak capai KPI Ultracell untuk dapatkan 45 gol musim ni. Tapi kena skor 7 biji lawan Penang last match nanti. Match PJ City lawan Penang memang tak ada apalah yang menarik. Tamat dengan kemenangan 2-0 PJ City. Tak faham juga aku apa masalah Penang ni. Kalau Melaka United dan Sarawak United duduk di dasar liga tu, kita faham sebab diorang ada masalah kewangan, player tak dapat gaji. Penang ni gaji cukup, apa semua cukup, tapi duk tempah tiket untuk duduk dekat dasar liga tu. Nasib baik musim ni tak ada penyingkiran. So Penang adalah masa sikit, ada peluang untuk develop balik tim diorang untuk buat comeback pada musim depan. Match JDT bertemu Kedah Darul Aman di Stadium Sultan Ibrahim, sepatutnya dah tak ada apa dah. Tak ada apa yang menarik dah kita nak tengok. JDT dah confirm jadi juara. Tapi bagi aku MB Kedah tu memang bijak. Mungkin dia takut fans lari sebab tim tengah barai. Dia kerap meniup api semangat supaya fans sentiasa bersemangat untuk support tim. Kita tunggulah lepas PRU nanti ada tak lagi kata-kata semangat daripada MB Kedah ni. Bila Ngah Wanja skor leading goal lawan JDT, fans Kedah confirm happy punya. Jarang-jarang dapat tengok JDT ketinggalan. First shoot on target, terus Kedah skor pula tu. Padahal Kedah ni main defensif je. 5 defense line diorang letak untuk menghalang serangan JDT. Tapi macam biasa voucher penalti JDT masih tak habis pakai lagi. Tapi kalau perhati betul-betul, memang patut penalti pun. Clearly handball kena tangan Lokman Hakim. Dan sepatutnya JDT boleh pakai voucher penalti ni seawal minit ke-29. Lokman Hakim sliding nak clear ball, tapi bola tak dapat. Kaki Bergson yang dapat dulu. Tapi time tu referee tak bagi penalti. So bila JDT dah skor penalti ni, kira Kedah Darul Aman game over Anak Jati Penang skor 2 gol dan Bergson tambah 1 gol lagi dan match tamat dengan keputusan 4-1. Ingatkan habis match ni habis tapi ada juga yang mempertikaikan kenapa Bergson kena gantung satu match dia walaupun dia dapat straight red card. Sebab beduk Tengkuk Bonai time lawan Kedah Darul Aman dekat Alostar sebelum ni. Kalau ikut kod tatar tertib FAM, straight red card disebabkan kesalahan menyerang yang dikategorikan sebagai menyiku, menumbuk atau menendang dan lain-lain. Patutnya at least kena gantung 2 match. Tapi tak tahulah, mungkin MFL dan FAM ni tak buat meeting lagi. So tak ada apa-apa lagi lah feedback daripada diorang setakat ni. Seorang lagi kes yang sama macam Bergson, Wan Zarul Nizam dapat straight red card sebab beduk kepala orang juga. Kali ni kepala afro di beduknya time Selangor lawan Melaka United sebelum ni. Lepas tu dia pun kena gantung satu match juga. Tapi tak ada siapa yang nak mempertikaikan pasal isu Wan Zarul Nizam ni pula. Yelah, kita faham tak ada kaitan dengan JDT, so orang tak kisah sangat dah. Seterusnya, 3 pasukan tumpuan untuk merebut tempat kedua dan ketiga. Tak ada masalah untuk menewaskan lawan masing-masing dalam match ke-21 ni. Negeri Sembilan tak ada masalah nak tewaskan pasukan bermasalah Melaka United dengan keputusan 2-0. Terengganu pula berjaya menundukkan finalis AFC Cup Kuala Lumpur City dengan keputusan 2-1. Kuala Lumpur City macam biasalah, diorang menggunakan kelebihan diorang, expertise diorang main defensif je, dan bila ada peluang diorang akan cuba buat counter attack. Tapi match ni Boyan Hodak tak turunkan 2 main defend dia. Giancarlo direhatkan dan Declan Lambert pula kena gantung satu match. So mungkin itu antara punca Kuala Lumpur City ni tewas dalam match ni. Kesian juga dengan Kuala Lumpur City ni. Sekarang ni confirm tengah buat preparation untuk main final AFC Cup.
tapi dalam masa yang sama struggle juga untuk habiskan match Liga Super ni. Squad depth pun tak besar, pusing-pusing dapat pakai player yang sama je. So memang memerlukan kebijaksanaan coaches lah untuk prepare team. Match Seri Pahang bertemu Sabah pula, dramatik. First half diorang memang dominate match ni. Banyak attacking yang digerakkan oleh ayam tambatan diorang, Hidalgo. Second half Ong Kim Swee tukar gameplay Sabah. Diorang mula tingkatkan intensity dan main laju, attack dari kanan dan kiri, terutamanya daripada Sahaja Ramdhani. Tapi Seri Pahang dapat skor dulu, tapi agak last minute jugalah pada minit ke-84. Ingatkan dah confirm Seri Pahang boleh menang. Tapi macam biasa, Sabah musim ni memang ada Ong. Diorang pun kerap juga skor gol last minute. Kali ni diorang buat comeback dramatik, skor 2 gol time minit ke-90 dan 92. Sabah kira bagi harapan palsu kepada Seri Pahang untuk menang match ni. So settle match ke-21, nampaknya kita terpaksa tunggu juga sampai ke match terakhir Liga Super untuk tentukan siapa yang akan duduk di tempat kedua dan ketiga Liga Super. Andai kata Sabah kalah, lepas tu Terengganu dan Negeri Sembilan berjaya tewaskan lawan masing-masing, sia-sialah Sabah duduk di tempat kedua 10 match berturut-turut sebelum ni. Rasanya Sabah yang agak struggle sebab kena lawan JDT dekat Stadium Sultan Ibrahim. Takkanlah JDT nak kalah pula dalam match ni sebab diorang nak kekalkan rekod tanpa kalah, dan lepas habis match ni diorang confirm nak main bunga api. Kalau kalah, spoil the mood nanti. Bersen sekarang ni dah kumpul 27 gol, memadamkan rekod top scorer musim lepas, Ifedeyo dengan 26 gol. Bukan setakat rekod je yang terpadam, Ifedeyo pun terpadam terus. Tak tahulah pergi mana sekarang ni. Selain memadamkan rekod Ifedeyo, Bersen juga memadamkan rekod Cabrera sebagai all-time top scorer JDT. Baru 2 musim dengan JDT, Bersen dah skor 67 gol. Kalau ikut performance dia sekarang, rasanya tahun depan dah boleh dia dapat 100 gol bersama dengan JDT. Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.